Buletin Utama 30 April bersama saya Maizatul Sofia Mat Yusof. Polis Selangor mencatatkan peningkatan kes jenayah cyber dan multimedia sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kes-kes penipuan dan telekomunikasi e-dagang dan salah guna media sosial meningkat 83 kes daripada 184 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Jenayah cyber telah menjadi penyumbang tertinggi dalam kes jenayah di negara maju seperti negara Eropah, Amerika dan Jepun. Cyber tidak seperti jenayah yang lain yang mempunyai bukti fizikal bagi memudahkan analisis mencari penjenayah. Jenayah cyber melibatkan jenayah komersial seperti rompakan atau pemindahan wang yang akaun penjenayah. Seterusnya kita akan ke faktor yang menyumbang kepada berlakunya jenayah cyber bersama Muhammad Hanafi Muhammad Razi. Terima kasih Maizatul Sofia. Terus ke laporan faktor yang menyumbang kepada berlakunya jenayah cyber. Punca utama isu jenayah cyber semakin berleluasa akibat kemelesatan ekonomi masyarakat di Malaysia ketika menghadapi pandemik COVID-19 ialah peningkatan kadar pengangguran. Ini menyebabkan ramai orang yang terdesak mencari wang dengan cara yang mudah dan cepat sehingga sanggup melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Kesan emosi yang dialami oleh mereka selepas diberhentikan kerja tanpa alasan yang kukuh membuatkan mereka berasa kecewa. Lalu, menurut mereka memilih cara yang salah bagi mengurangkan tekanan dengan melakukan jenayah untuk memenuhi keperluan ekonomi. Apatah lagi, penjenayah cyber ini sukar untuk dikenal pasti dalangnya yang sebenar dan aktiviti hadap ini tidak melibatkan peperangan secara fizikal. Sekian laporan berita. Terima kasih Hanafi mengenai laporan faktor jenayah cyber itu tadi. Baik, kita mulakan berita dengan kesannya jika jenayah cyber berterusan. Yang pertama, golongan remaja mudah taksub dengan aktiviti ke jalan cyber. Hal ini memberi pemikiran mereka terjejas akibat muncul perasaan yang tidak takut serta bersalah atas kelakuan mereka sendiri. Seterusnya, hal ini memberi akses kepada pengundang untuk mengundang laman web yang tidak rasmi berkaitan perbankan online. Dengan ini juga, perkara ini membahayakan pihak kerajaan mengenai maklumat-maklumat kesulitan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Anisha. Terus ke laporan seterusnya, iaitu langkah-langkah mengatasi jenayah cyber. Di sini terdapat 4 langkah-langkah untuk mengatasi masalah jenayah cyber. Yang pertama adalah pihak kerajaan perlu memperluaskan lagi peluang pekerjaan di dalam sektor swasta maupun kerajaan. Langkah yang kedua adalah pihak kerajaan perlu memastikan sistem keselamatan negara, di mana pada masa kini segala urusan masyarakat dilakukan secara atas talian. Yang ketiga iaitu langkah yang boleh diambil oleh pihak pengurusan sekolah ataupun pihak pengurusan IPT, di mana boleh mengadakan kempen untuk mengatasi atau membendung masalah jenayah cyber. Langkah keempat adalah langkah yang boleh diambil daripada rumah, iaitu oleh ibu bapa dengan memberikan perhatian sepenuhnya kepada moral dan mental kanak-kanak. Kamar ini kembali bersama Siti Farhanila Rahmat untuk paparan berita seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam. Terima kasih Iman untuk laporan langkah mengatasi jenayah cyber sebentar tadi. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang peningkatan jenayah cyber ini pada musim COVID. Sekiranya jenayah ini tidak dapat diatasi dengan kadar segera, ia akan mendatangkan kesan yang negatif kepada masyarakat serta negara. Oleh itu, pelbagai langkah yang boleh diambil oleh kita untuk mengatasi jenayah ini. Masyarakat perlulah berganding bahu untuk membenteras jenayah ini agar jenayah ini dapat dilumpuhkan dan negara dapat hidup dengan aman dan harmoni. Bab kata patah, bulat air kerana pembentum, bulat manusia kerana muafakat. Sekian sahaja laporan saya pada malam ini. Kita akhiri berita pada malam ini yang terima kasih dan Assalamualaikum. Ush, banyak duit masuk. Skim orang ni. Masuk. Kaya. Hello Riz. Hello Chong. Aku ada masalah sikit lah. PKP ni aku duit tak ada lah. Ada cara nak bagi senang buat duit lah. Oh macam tu, jom join aku, kita scam orang. Goyang kaki duit masuk. Kaya. Boleh lah kita kalau macam tu. Jom. Baiklah, sejam saya berita utama pagi di sini
mengakhiri saksikan lagu Raya pada tahun 2021 berjam celik Hari Raya Idul Fitri dengan itu salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.